Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke Shadows Channel. Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. So pada hari ini Shadows akan kongsikan berkenaan 5 anak patung yang amat menyeramkan yang pernah dicipta. Alright, so kisah pada hari ini merupakan satu lagi episod di mana Shadows akan kongsikan dengan korang 5 perkara yang seram, misteri dan pelik yang pernah berlaku atau ada di dunia kita ini. So tunjukkan sokongan korang dengan tekan butang like, share dan juga subscribe pada Shadows Channel. So tanpa membuang masa, jom pendengarkan 5 anak patung yang menyeramkan yang pernah dicipta. Kita roll intro dulu. Alright, let's go. Sebelum filem Chucky dan Annabelle ditayangkan lagi, ramai antara kita yang rasa semacam dengan permainan kanak-kanak yang satu ni tau. Entah kenapa bila ada anak patung yang dekat dalam rumah, akan terasa seramnya macam dia tengah perhatikan segala pergerakan kita di dalam rumah. So pada kurun ke-19, anak patung mula dibuat menyerupai manusia dengan renungan kosong dan fizikal seperti manusia. Pembikinan anak patung seperti ini mula mendapat respon yang pada awalnya agak negatif. Tak cukup dengan itu, manusia juga berjaya menggunakan anak patung ni sebagai alat ritual dalam permujaan. So anak patung yang pertama ni yang bernama Juliet dikenali sebagai sumpahan kepada mana-mana keluarga yang memilikinya. Seorang wanita yang bernama Anna mengatakan anak patung tersebut diwarisi dari ibu ke anak perempuan di dalam keluarganya. Setiap anak perempuan akan disumpah untuk memiliki 2 orang anak, lelaki dan juga perempuan. Namun begitu, anak lelaki ini akan mati selepas berusia 3 hari. Keluarga ni percaya roh anak-anak lelaki yang mati ni akan terperangkap di dalam Juliet sehingga hari kiamat. So ini merupakan salah satu statement dari Anna, pemilik patung yang diwarisi oleh ibunya. Ibu saya kehilangan anak lelakinya juga, sama seperti nenek dan moyang saya. Saya diberitahu patung sumpahan ini telah diberikan kepada moyang saya oleh kawannya yang cemburu apabila moyang saya mengandungkan anak keduanya yang turut meninggal selepas berusia 3 hari. Setiap seorang dari keluarga kami sayangkan patung tersebut yang telah menjaga anak-anak kami yang telah mati sehingga ke hari ini. Satu-satunya anak perempuan saya juga akan buat perkara yang sama bila dia dah dewasa. So pada Ogos 1945, anak patung ni telah membuat perkara paranormal pertamanya di mana Juliet akan ketawa apabila seseorang melakukan sesuatu kesalahan. Selain itu, kedengaran juga suara Juliet menangis pada waktu malam dan suara bayi menangis dan menjerit datang dari anak patung tersebut. Kisah anak patung yang kedua ini yang diberikan nama Mandy merupakan anak patung antik yang dibuat di Jerman di antara tahun 1910 sehingga 1920. Dan patung, salah satu patung ni telah diberikan kepada Museum Queen Snell pada tahun 1991. Dikatakan pemilik Mandy ni telah memberi anak patung ni ke museum setelah berlakunya beberapa insiden pelik seperti mendengar tangisan bayi di bilik bawah tanah. Bila dia cuba untuk melihat, dia tak jumpa apa-apa bayi, hanyalah tingkap yang terbuka. Dan selepas Mandy diberikan kepada museum, suara tangisan tersebut berhenti, tapi beberapa perkara mula berlaku ke atas pekerja-pekerja di sana. Makanan-makanan di dalam peti sejuk akan tiba-tiba hilang dan ditemui di dalam laci. Beberapa objek juga akan hilang, ada yang ditemui semula dan ada yang hilang selama-lamanya. Bunyi tapak kaki juga sering kedengaran di tempat-tempat yang tiada orang. So Mandy ni dikatakan tak pernah bertindak jahat, tapi sering berkelakuan seperti budak kecil yang mahukan perhatian. Jika anak patung ni mula mengetuk cermin tempat dia diletakkan, pekerja di sana akan keluarkan dia, dukungkannya dan bawa berjalan-jalan di dalam bangunan untuk menenangkannya. Dah macam jaga anak atau bayi yang betul. Ini yang Shadows lemah bila sembang pasal anak patung
yang jenis yang ada macam serupa macam manusia ni lah. Alright, memang scary gila weh. Hush, tak sanggup weh. Harold merupakan anak patung pertama yang terjual di eBay. Anak patung ni diberi nama Haunted Harold. Ramai orang yang melihat anak patung ni telah meletakkan bidaan untuk memilikinya. Dan menurut orang yang menjualnya di eBay, dia telah membeli anak patung ni di sebuah pasar lambak. Orang yang menjual patung ni pula mengatakan ia kepunyaan anaknya yang meninggal dunia kerana sakit. So penjual di pasar lambak tersebut turut memberi amaran bahawa patung tersebut berhantu. So penjual eBay kemudiannya mengatakan 2 hari selepas dia membeli Harold, kucingnya mula mati dan teman wanitanya tinggalkan dia. Tak cukup dengan itu, dia turut mengalami sakit kepala yang sangat teruk. So anak patung Harold tu telah mendapat sebanyak 100,000 viewing di eBay, dan seorang wanita yang telah memenangi bidaan tersebut sebanyak $700 atau dalam mata wang Malaysia sebanyak RM3,000 macam tu tau. Walaupun begitu, wanita yang menang bidaan tersebut gagal membayar. Selamat kau nak, memang selamat. So pemenang bidaan kedua mendapat patung tersebut dengan harga $300 ataupun RM1,400, namun menjualnya semula kepada keluarganya yang lain kerana tak tahan dengan gangguan yang dia alami akibat patung tersebut. So pemilik yang baru ni telah mengalami beberapa kejadian aneh selepas mengambil anak patung tu. Antaranya kawan pemilik patung tersebut yang datang untuk melihat Harold dikatakan mendapat barah otak dan meninggal, walaupun sebelum ni dia sihat dan tak ada apa-apa isu pun. Dan seminggu kemudian kawan yang lain datang untuk melihat anak patung tersebut, dan sebulan kemudian dia terjatuh tangga dan meninggal dunia. Pemiliknya pula sering terdengar bunyi-bunyi pelik, dan apabila dia turun ke tingkat bawah rumahnya, dia melihat hanya ada Harold yang duduk di atas kerusi dan kelihatan tersenyum ke arahnya. Patung ini terus dijual kepada orang yang berlainan dan tak ada yang berani untuk menyimpannya sehingga sekarang. So, siapakah pemilik patung tu sekarang? Anak patung yang dikatakan telah dirasuk oleh roh kanak-kanak ni telah mengundang rasa ingin tahu ramai orang di seluruh Jepun. Okiku dinamakan sempena seorang kanak-kanak perempuan yang bermain dengannya. Ia merupakan anak patung dengan mata hitam dan rambut yang hidup. So anak patung ni telah dibeli oleh seorang lelaki berusia 17 tahun bernama Ikichi Suzuki pada tahun 1918 untuk adiknya Okiku yang berusia 2 tahun. So Okiku ni sayangkan anak patung tersebut dan sering bermain dengannya setiap hari sehingga setahun kemudian budak perempuan ni meninggal dunia kerana selsema. So disebabkan Okiku teramat sayangkan anak patung tersebut, keluarganya meletak anak patung tu di atas altar rumah diorang atau consider tempat diorang sembahyang lah, dan keluarga ni telah sembahyang kepada patung tersebut setiap hari sebagai memori kepada Okiku. Dan tak lama kemudian keluarga ni mula perasan yang rambut anak patung tersebut tumbuh semakin panjang tau. Dan ketika ini mereka dah start mula percaya bahawa roh anaknya ada di dalam anak patung tersebut. So pada tahun 1938, keluarga Suzuki ni telah berpindah ke bandar lain dan letakkan anak patung tersebut di kuil Meninji, di mana anak patung tersebut kekal di sana sehingga sekarang. So rambut Okiku ni berterusan tumbuh dan setiap tahun orang di Jepun akan membuat upacara di sana untuk memotong rambut anak patung tersebut. Tak ada orang yang dapat jelaskan bagaimana rambut tersebut boleh terus tumbuh, namun ujian di makmal menemui rambut tersebut merupakan milik Okiku. Pada tahun 2005, syarikat Fisher-Price telah mengeluarkan anak patung dari salah satu karakter siri televisyen yang teramat famous, iaitu Sesame Street, yang bernama Elmo Knows Your Name. So anak patung yang bercakap ni boleh diprogramkan untuk menyebutkan nama anak dan perkara-perkara kesukaannya, dan ada yang menyanyi serta bercerita dengan memasuki nama anak yang telah diprogramkan
melalui komputer. Namun begitu, lain pula yang berlaku pada keluarga dari Florida ni. So pada tahun 2008, keluarga ni mendakwa bahawa anak patung yang dibelikan untuk anaknya tu mula memberi ugutan bunuh ke atas anaknya. So pada awalnya Elmo yang dibeli itu telah bercakap sama seperti yang diiklankan dengan menyebut nama anak mereka, James, bersama frasa-frasa yang diprogramkan. Namun begitu, selepas ibu bapa ni bertukar bateri, anak patung tersebut mula bertukar menjadi seram. Patung tersebut mula menyanyi bunuh James berulang-ulang kali. Dan di sinilah Shadows nak kongsikan satu klip dari patung Elmo yang berhantu. Alright gamers semua, sampai sini sajalah perkongsian Shadows berkenaan 5 anak patung seram yang telah dicipta di dunia kita ini. Haha. And kalau korang sedar, Shadows tak namakan satu pun anak patung seram yang famous. Contoh seperti Robert the Doll, Annabelle dan macam-macam lagi lah. Alright. Sebab Shadows nak kongsikan dengan korang benda yang rare and jarang didengari. Haha. So bagilah kelainan sikit. Asyik doll-doll yang sama je. Korang semua dah tahu dah benda tu. Alright. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di next top 5 content. Assalamualaikum, take care semua. Alang-alang cek anak patung kepada yang ada anak patung di dalam rumah. Alright, bye bye, take care.